Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Kita masuk ke bab fasa ke berapa ni? Ni 7, 9 ni. Fasa ke 9 dah. Sunat dan syarat bermalam di Muzdalifah, Mina dan melontar jamrah. Sunat dan syarat bermalam di Muzdalifah, Mina dan melontar jamrah. Sunat sudah mengerjakan salat subuh hari raya ni. 10 Zulhijjah tu, hari raya tu. Berhenti di sebahagian daerah Muzdalifah. Sembahyang subuh di Muzdalifah berhenti tu. Sambil menghadap ke arah kiblat. Dan yang terafdal tempat berhenti di Masy'arul Haram. Di Muzdalifah tu ada tempat nama Masy'arul Haram. Iaitu bangunan yang ada sekarang ini di Muzdalifah lah. Atau ada bangunan yang di Muzdalifah. Maka hendaklah sebanyak-banyak berdoa, membaca zikir dan mengerjakan amal kebajikan seperti memberi sedekah, memerdekakan budak dan membacakan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma lima awfaqtana fihi artana iyyahu. Fawaqqaftana lidzikrika kama hadaitana waghfir lana warhamna kama wa'adtana biqaulikal haqq. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-masy'aril haram. واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Ini salah satu contoh doa lah. Doa gab-gab boleh, tapi ini salah satu doa lah dibaca ketika di Muzdalifah dah, di Masy'arul Haram tu. Jadi maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, dan berikanlah pada kami kebajikan di dunia dan berikanlah pula kepada kami kebajikan di akhirat, serta hindarkanlah kami dari azab neraka. Ya Allah, sebagaimana Kau telah menempatkan kami padanya dan telah Kau tunjukkan kami padanya untuk mengasihi Engkau sebagaimana telah Kau berikan petunjuk kepada kami. Kerana itu ampunilah kami, kasihanilah kami sebagaimana telah Kau janjikan kepada kami dalam firman-Mu, dan firman-Mu adalah benar. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arul Haram. Adalah ikut ayat ini. Summa afidu min haitsu afadun nas. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkan kepadamu, dan sungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat, kemudian bertolaklah kamu tempat bertolaknya orang-orang banyak ini Arafah, dan mohonlah ampun pada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada fazkurullaha 'indal masy'aril haram wazkuru kama hadakum in kuntum min qablihi laminadh dhalin thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Itulah maksud ayat kita baca ni. Di antara zikir-zikir yang dibaca 3 kali ialah membaca Allahu Akbar 3 kali. Biasa kita baca Allahu Akbar 3 kali dulu. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ini terus dibaca sampai dah menjelang siang dah. Pada gelap tu dah maghrib subuh. Adalah masa subuh lah, sampai subuh sampai ke siang lah. Kemudian berjalan menuju Mina dengan perlahan-lahan sambil mengucapkan zikir dan talbiyah. Siapa yang mendapati yang lapar maka hendaklah berjalan segera. Kalau sudah sampai ke Wadi Ma'syar, iaitu antara Muzdalifah dan Mina, sunat mempercepatkan jalan sampai dilalui pertengahannya, iaitu sekira-kira sepelontaran batu, lalu berjalan lagi dengan perlahan. Jadi jalanlah kita, kalau boleh segeralah. So lepas tu kalau sampai Wadi Ma'syar tu antara Muzdalifah Mina, cepat jalan masa tu dah. Hikmah berjalan dengan cepat pada tempat itu, kerana tempat itu sering diturunkan azab Allah. Situ tempat turun azab Allah ni.
Sebagai ulama berkata tentera Abrahah dibinasakan tempat itu. Inilah biasanya ulama kata situ tu tentera Abrahah dibinasakan sebelum masuk Mekah tu. Dia nak musnahkan Mekah, tiba dia kena turun buruk babi ke apa tu, situlah dah. Sebagian lagi mengatakan pernah seorang lelaki berburu di tempat itu, maka Allah menurunkan azabnya dengan menurunkan api dari langit sehingga tubuhnya terbakar. Adalah kata gitu dah. Tapi hak so sekali hak tu lah nak. Hak tentera Abrahah. Maka berdasarkan riwayat tadi diperintahkanlah agar segera keluar dari daerah itu agar selamat dari azab yang mungkin ditimpakan sebagaimana azab yang pernah ditimpa kepada orang-orang dahulu. Jadi kita ingat sejarah dulu, kita pun kena kecepu lah. Menurut sebagian ulama mengatakan bahawa Wadi Ma'syar adalah tempat wukuf orang Nasrani. Wadi Mahsyar ni. Wadi Mahsyar ni wukuf orang Nasrani. Kerana itu diperintahkan pada kita agar lari dari tempat itu agar tidak menyerupai mereka. Jadi keadaan Islam ni untuk berbeza dengan Kristian. Tahulah Kristian mana ni. Hak kita dah. Tempat Mekah ni. Tapi kalau keadaan dia kalau serupa kita, kalau ritual agama ni yang kita mesti berbeza lah. Jangan serupa dengan Kristian, orang Hindu, Buddha ni. Kecuali benda tu Nabi kata surat sama dah. Kalau tak ada dalil kat, cuba elok dah. Kalau benda hak serupa dah. Sunat mengambil 7 biji batu di Muzdalifah lagi lah pada malam yang akan dipergunakan untuk melontar jamrah Aqabah di Mina. Pas 10 Zulhijjah tu. Ya akan jamrah Aqabah saja dia 7 kali dah. Dan hendaknya batu yang diambil dilebihi dari 7 biji agar jangan sampai kurang. Kalau boleh ambil lebih dulu. Kalau terjatuh satu di antaranya, dan hendaklah mengambil batu yang sudah hendaklah mengambil batu untuk melontar pada hari tasyrik dari mahsyar ataupun dari Mina. Ikutlah ambil daripada Mina ke dari mahsyar ke. Makruh mengambil batu yang sudah dilontar orang kerana diriwayatkan bahawa batu yang diterima diangkat oleh Allah dan dia tidak terima Allah masih tertinggal tempat itu. Jadi makruh begitu oleh nafsu ni makruh kalau ambil hak orang pekul meneting mak tubik mula ke apa kau. Jadi ataupun tak molek lah dah ambil bekah orang pekul ni. Kalau seandainya batu yang terima Allah tidak diangkat, nescaya lembah Mina itu sudah tertutup dengan batu kerana banyaknya batu yang dilontarkan semenjak dahulu sampai sekarang ini. Namun yang dapat disaksikan tempat melontar itu tidaklah ditutupi oleh batu. Ikut orang ramai melekpeko dah. Kira kat pada tergelar dah. Dan kalau juga dilontar dengan batu yang pernah dilontar orang, memadailah lontarannya. Tapi kalau peko juga dengan batu hak lepas orang peko tu dia kira sah lah dah. Sah lah. Makruh mengambil batu untuk melontar dari tanah halal. Jadi Muzdalifah ke Mina ke apa tanah haram dah. Kalau ambil hak jauh dari siapa ke tanah halal tak boleh lah dah makruh. Atau di tempat yang najis. Tak boleh. Dan dari batu masjid yang bukan wakaf. Tapi kalau batu itu termasuk wakaf untuk membangkang masjid, maka haramlah mengambilnya. Tak boleh ambil batu daripada masjid kalau wakaf dah. Wakaf benda ke apa tak boleh dah. Memang jadi haram lah kalau dah wakaf kan. Jadi masjid ni biasa wakaf jaga. Masjid ni atas nama orang dah. Biasanya atas nama masyarakat lah dah. Sunat menghentikan talbiyah ketika memulai melontar jamratul Aqabah. Start nak peko jamratul Aqabah tu betul lah talbiyah labbaik Allahumma labbaik ni. Kerana sudah dianggap bertahalul dah. Sudah dianggap bertahalul dah peko tu. Dan bagi yang berkenderaan, hendaknya melontar dari atas kenderaannya sebelum turun dari kenderaan. Kerana melontar itu penghormatan terhadap Mina. Oleh kerana itu, janganlah perbuat perbuatan lain sebelum melontar. Kalau boleh kak, hanya melontar dulu lah, start melontar. Sunat membaca takbir sebagai ganti talbiyah pada setiap kali lontaran. Baca takbir, ganti talbiyah. Masa mereka tu Allahu Akbar. Bukannya labbaik Allahumma labbaik. Bukan dah. Masuk waktu bersyukur dan melontar jamratul Aqabah. Dan tawaf ifadah pada tengah malam hari raya bagi yang sempat wukuf di Arafah. Lepas wukuf di Arafah, sempat tu dia lepas zuhur dah. Lepas zuhur sampai ke subuh esok dah. Jadi waktu tu lepas dia wukuf pergi Muzdalifah ke apa, lepas tu cukur melontar jamratul Aqabah dan tawaf ifadah lah. Dia boleh 3 kali tu ni. Pada tengah malam hari raya bagi sempat wukuf di Arafah lah. Tengah malam hari raya tu 12-1 ikutlah dah. Dan sunat menunda bercukur. Molek cukur ni walaupun boleh
boleh berawal tapi moleknya tangguh dia cukur. Dan sunat menunda bercukur melontar dan tawaf ifadah sampai terbit matahari ni. Moleknya sampai subuh lah. Subuh ni barulah melontar, barulah bercukur, barulah tawaf ifadah. Dan waktu melontar ketiga-tiga jamrah sampai akhir hari tasyrik. Dan waktu bercukur dan tawaf ifadah yang diiringi dengan sa'i dah. Jadi waktu cukur tawaf ifadah ni boleh bila-bila, tapi yang penting kena ada sa'i lah. Kalau sa'i tidak lagi dikerjakan kerana telah dikerjakan pada tawaf qudum yang dahulu, waktunya tidak berakhir selama ia masih hidup. Ini kalau dia tak buat sa'i tu, kalau dia tak buat sa'i lagi, kalau kena sa'i dah. Kalau buat sa'i dah, tak payahlah sa'i dah. Jadi sini dah. Gitu dah. Dah. Nama makruh menunda bercukur dan tawaf ifadah dari hari tasyrik. Jadi lepas 10 Zulhijjah tu moleknya buat antara 10 sampai ke 13 lah, tak boleh lebih lah, makruh dia. Lebih makruh lagi kalau dilambatkan sudah meninggal kota Mekah lagi lah, makruh dah. Dia kena tunai jadi hotel lah, kena buat. Nah. Siapa yang tidak sempat wukuf di Arafah, maka tidak boleh meneruskan ihramnya sampai ke tahun berikutnya. Tak boleh lah. Dia kena tahun depan buat. Pasal dia tak wukuf di Arafah, tak jadilah haji dia. Kerana berihram sepanjang tahun tidaklah patut untuk dijadikan ihram tahun berikutnya. Maka seolah-olah wakil ihram itu telah luput. Sedangkan ihram berlaku sepanjang tahun. Jadi dia luput lah tahun tu ni. Dia kena buat tahun depan. Waktu bersyukur dan tawaf waktunya sepanjang umur. Dan bila saja boleh dikerjakan. Kalau lambat kan? Lambat lah patut lagi dia dah. Waktu syukur dan tawaf ni boleh buat bila-bila masa dah. Namun sunat mengerjakan tawaf ifadah pada hari raya sudah melontar Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah dulu barulah tawaf ifadah lah, tawaf rukun. Dan setelah bercukur kemudian pergilah ke Mekah ni. Jadi moleknya dia melontar dulu, lepas tawaf ifadah barulah cukur. Gitulah kan. Lepas cukur baru pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Gini dia melontar Jamratul Aqabah dulu. Silah. Jamratul Aqabah dulu, lepas tu cukur barulah dia pergi ke tawaf ifadah nah. Dan sa'i, kalau sa'i tidak dikerjakan sudah tawaf qudum. Jadi sa'i ni kita cerita sebelum ni, dia syarat dia kalau tak buat masa tawaf qudum dah, kalau buat dah tak payah dah. Setelah itu kembali lagi ke Mina, dapat mengerjakan solat zuhur di Mina pula. Lepas kembali ke Mina, sembahyang zuhur di Mina pada hari raya lah 10 Zulhijjah nah. Wajib bermalam di Mina selama hari-hari tasyrik. Dan wajib melontar jamrah yang 3 pada setiap hari dari hari tasyrik. Dan 11, 12, 13 Zulhijjah lah. Dan waktu melontar pada hari tasyrik sudah gelincir matahari. Itu sebenarnya. Walaupun ada pendapat kata boleh tu. Pendapat mazhab kita Imam Nawawi ke apa tegah ni kata mesti lepas zuhur dah. Dan masing-masing jemaah dilontar dengan 7 biji batu. Masing-masing lontaran itu dengan 7 biji batu lah ni. Jadi setiap satu jamrah tu satu tepak lontaran tu dia kena 7 biji batu dah. Syekh Ibn Hajar menulis dalam kitabnya bernama Tuhfatul Muhtaj, wajib melontar dari arah lembah Batnul Wadi dah. Jadi nak peka-peka tu daripada arah lembah dah. Batnul Wadi dan tidak boleh dari arah gunung yang berada di belakang jamrah. Seperti diperbuat oleh kebanyakan orang awam. Ini tak boleh lah daripada arah gunung ni, daripada atas. Dia moleknya daripada bawah, daripada lembah ni daripada bawah. Lembah tu tempat rendah lah. Tepek ke atas tempat tinggi dia. Tak serupa orang awam lah dah. Maka apa yang mereka perbuat tidaklah dianggap melontar lagi. Tak anggap tak melontar, yang melontar daripada kau ni, daripada kuasa lembah, kuasa rendah ni ke kuasa atas lah dah. Syekh Ibn Qasim menulis dalam kitabnya Hasyiah, yakni hendaklah batu lontar itu jatuh ke dalam lembah sekalipun ia berdiri melontar di mana jua pun. Ada pendapat kata lontar kat mana-mana pun tak apa dah.
Yang pentingnya dia melontar masuk dalam batu tu situ dah. Ini salah satu pendapat dah. Okey, lepas tu Syekh Ramli menulis dalam kitabnya Nihayah, sunat melontar jamrah Aqabah dari lembah. Serupalah, waktu sunat. Tapi Ibn Hajar Taimiyah ni kata wajib dah, tak jadi kalau ke atas nah. Maka dapat dimengerti apa yang dikatakan oleh Syekh Ramli dan Syekh Ibn Qasim tadi, bahawa tidak disyaratkannya melontar berdiri di lembah ni. Bukan syarat dia mesti di lembah, tapi molek berada di lembah. Dan kalau batu lontar itu jatuh di lembah, maka memadailah sekalipun yang melontar itu berdiri di atas gunung yang berada di belakang jamrah sekalipun. Atau di tempat lainnya, tak kisah jauh setengah mana pun. Asal masuk situ dah. Pendapat ini sama dengan pendapat Qastalani dalam syarah Bukhari. Qastalani ni yang ada syarah Umdatul Qari. Ada Isyar Sari dah. Ya, kalau Fathul Bari tu Ibn Hajar Al-Asqalani, lepas tu Al-Aini dia, Umdatul Qari dah Aini ke kapan. Lepas tu baru Qastalani tu baru itulah Irsyad Sari apa dah. Ni syarah Bukhari yang terkenal lah. Yang katanya telah sepakat para fuqaha bahawa dari mana sahaja tempat berdiri melontar boleh sahaja, baik melontar itu menghadap atau menganan atau mengiri atau berdiri di atas gunung atau di bawah lembah atau di pertengahan lembah. Namun yang diperselisihkan itu dari mana yang lebih afdal. Jadi bincang-bincang ni bukan masalah sah tak sah, wajib tak wajib, tapi masalah afdal dan lebih afdal lah. Dan sunat bagi yang melontar jamratul Aqabah pada hari raya itu 10 Zulhijjah dah. Itu menghadap ke jamrah lah, yang menghadap ke jamrah. Sedangkan sebelah kanannya Mina, sebelah kanannya Mina dan sebelah kirinya kota Mekah. Itulah dah. Sebelah kiri kota Mekah, kanan Mina dah. Dan melontar pada hari-hari tasyrik sunat menghadap kiblat. Ada sunat menghadap kiblat. Ketika melontar ketiga jamrah. Disyaratkan jadi bila-bila melontar tu bila-bila menghadap kiblat dah. Disyaratkan melontar dengan 7 buah batu kepada semua jamrah. Semua tempat melontar tu 7 buah batu. Satu demi satu hingga jumlahnya 7 buah sekalipun dengan mengulang 1 biji untuk 7 kali lontar memadailah. Di peko ambil pula peko dah boleh juga dah. Kerana menjadi syarat jumlah lontaran bukan jumlah baru dah. Jadi yang ambil batu tolong jatuh, peko jatuh, ambil pula. Peko jatuh tu pun boleh dah. Tapi yang molek pun kata tadi lah. Ambil yang lain dah. Bukan ambil hak tolong, hak bunuh hak orang peko, ambil semua dah. Kita ambil suku dah. Kerana itulah kalau dilontarkan 7 biji batu sekaligus, maka hanya dianggap 1 kali lontar sahaja. Kalau pergi sekenggai 7 biji batu peko sekali tu. Jadi kira 1 dah. Kalau dilontar 2 biji batu sekaligus, maka dihitung hanya sekali. Sekalipun kedua batu itu jatuh ke jamrah bergantian. Walaupun peko tu, hak tu pergi dulu, hak ni ke dia dah. Tapi sekali peko, ke sekali dah. Kalau dilontar 2 biji batu dengan berurutan, maka dihitung 2 kali lontar. Sekalipun kedua biji batu itu jatuh ke dalam jamrah bersamaan waktunya. Di peko ni, lepas tu peko kedua, tiba-tiba jatuh serentak dah. Kira 2 kali peko dah. Kerana dihitung jumlah lontaran bukanlah jumlah batu dia. Jumlah lontaran bukan jumlah batu. Disyaratkan berurutan menurut urutan jamrah yang 3 dalam melontar pada hari tasyrik. Hajar melontar Aqabah tak apalah. Pada hari raya haji 10 Zulhijjah. Nak ni pada hari 11, 12, 13 nak melontar ke mana? Dia kena ikut urutan dah. Dimulai melontar Jamratul Ula yang terletak dekat Masjid Khaif. Masjid Khaif. Masjid Khaif. Jadi kat Masjid Khaif. Gitulah. Jadi Masjid Khaif, dekat Masjid Khaif tu melontar Jamratul Ula lah.
Sudah itu jamratul wusta hak tengah-tengah lah, dan barulah jamratul aqabah. Jamratul aqabah ni tak ada hari pertama 10 Zulhijjah, tapi apabila hari tasyrik ni kena buat berlaku lah, dan dia terakhir lah jamratul aqabah pada 10 Zulhijjah tu dia saja lah. Tidak boleh melontar yang dimulai dari jamratul wusta, sedangkan jamratul ula belum dilontar lagi. Dan demikian juga tidak sah melontar jamratul aqabah, sedangkan jamratul wusta dan jamratul ula belum dilontar lagi. Jadi kena ikut rutin. Mula jamratul ula, lepas tu jamratul wusta, baru lepas tu jamratul aqabah. Kalau urutan ini dipalingkan, umpamanya dimulai dari jamratul aqabah, barulah jamratul wusta dan barulah jamratul ula, maka dihitung adalah lontaran jamratul ula sahaja dah. Jadi jamratul ula tu kali pertama kena buat semula jamratul wusta dan jamratul aqabah. Nah, kalau dia terbalik terutai dah. Disyaratkan pula melontar setiap jamratul itu 7 kali. Ya, melontar tu 7 kali dengan yakin. Nah, mesti yakinlah setakat mana peko dah. Kalau merasa ragu tentang jumlah lontaran apakah sudah cukup 7 kali ataupun 6 kali, maka diambil jumlah yang diyakinkannya, ambil aku lah. Berdasarkan angka terkecil dan seterusnya ditambahlah menjadi 7 kali lontaran lagi dah. Gitulah. Kalau tertinggal sebiji batu dan batu yang dilontarkan pada ketiga jamrah, namun ia merasa ragu apakah lontaran itu pada jamratul ula atau wusta atau aqabah, maka hendaklah ditetapkan yang kurang itu adalah jamratul ula. Maka dilontarannya sebiji batu pada jamratul ula sehingga jumlah lontarannya 7 biji. Kemudian lontaran baik terhadap jamratul wusta maupun jamratul ula diulang kembali, kerana muwalat dalam melontar ketiga-tiga jamrah itu tidak menjadi syarat, tetapi muwalat hanya sunat saja. Muwalat ni sunat saja, dah tertib tu wajib dah. Dia kata nak. Disyaratkan melontar itu janganlah mengubah niat melontar jamrah menjadi melontar yang lainnya. Maka hukum melontar dikiaskan dengan hukum waktau. Jadi guna niat tu betul lah. Melontar dalam ibadah haji bukanlah tak sengaja ataupun niat lain lah. Disyaratkan pula bahawa batu yang dipergunakan untuk melontar itu betul-betul jatuh ke dalam jamrah dengan yakin. Peka bekas-bekas saja, nothing jauh. Tubik yang biar masuk dalam bekas dia kawasan dia lah. Namun tidak disyaratkan bahawa batu itu tetap berada dalam jamrah lagi. Batas jamrah yang dilontar itu adalah sekitar 3 hasta mengelilingi tugu pada jamratul ula dan wusta. Sedangkan jamratul aqabah hanya satu arah saja, itu dari arah lembah saja dah. Saya ujung tu. Ya, dari arah lembah tu menghadap kepada bukit lah gitu lah. Disyaratkan mengqasad melontar jamrah, dan kalau diqasadkannya diniatkannya melontar yang lain, umpamanya melontar udara atau tugu yang berdiri di tengah jamrah atau dinding jamrah atau aqabah seperti dilakukan oleh orang jahil menuju dinding jamrah, maka seperti itu tidaklah memadai. Jadi pekul jamrah tu. Dah. Kalau diqasad benda lain, melontar udara tugu di tengah-tengah jamrah, dah, jadi tak jadilah dah. Jadi kena niat tu di jamrah sungguh dah. Inilah diterangkan oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Syarah Bafadal, Ibn Hajar Al-Hatami. Maka cara seperti itu tidaklah membedai. Dan kalau diqasadnya diniatnya melontar tugu sebagai lontaran yang wajib, sekalipun batu lontaran itu jatuh ke dalam jamrah, maka tidaklah juga membedai kerana tidak ada qasad melontarkan jamrah. Jadi yang penting niat tu betul-betul nak melontar jamratul. Kerana yang dikosadkan diniatkan dalam melontar, jangan mengubah niat melontar kepada niat melontar yang lain seperti yang berlaku dalam tawaf. Jangan tukar niat ke benda lain lah. Syekh Ramli berkata dalam kitab Nihayah, berdasarkan pendapat para fuqaha, kalau seorang melontar ke tugu yang berdiri di tengah-tengah jamrah atau pada dinding jamratul aqabah seperti yang diperbuat oleh kebanyakan orang, lalu batu itu kena tugu kemudian jatuh ke dalam jamrah, dah, tidaklah memadai lontaran itu dah. Pasal tak kena kau betul-betul kuasa batu yang jamrah panggil dah. Muhibbuddin Tabari dah berkata, pendapat inilah yang lemah padaku dan lontaran seperti itu mungkin memadai dah. Kerana melihat pada jatuhnya batu lontaran itu ke dalam jamrah dengan perbuatannya disertai dengan qasad melontar yang wajib. Jadi niat dia nak lontar yang wajib lah, melontar jamrah. Kalau kena tempat lain lepas netting masuk ke gapo kios ada kata boleh dah. Memadai, ada kata tak memadai lah. Dan mungkin yang kedua yang mendekati kebenaran seperti yang dikatakan oleh Zarkashi yang mengatakan itulah diperpegangainya. Demikianlah disebutkan dalam kitab Nihayah. Jadi kita peganglah pendapat kata jadilah dah.
Syekh Khatib Syarbini dalam kitabnya Mughni Muhtaj menerangkan, tapi yang lebih dekat di antara apa yang dikatakan oleh para fuqaha adalah pendapat pertama. Banyak fuqaha ni kata tak jadi. Ya. Tapi dari segi gitulah. Pendapat yang kedua pula, memadai itu qasak dia adalah tak ramah dah. Disyaratkan di samping qasak niat seperti yang terangkan di atas bahawa batu lantaran itu jatuh ke dalam jamrah kerana perbuatannya sendirilah, bukan kerana perbuatan orang lain dengan yakin betul-betul hak dia buat. Okey, hak orang lain orang matukanlah batu siapa dia kena tak. Kalau dikosakkan melontar jamrah, kalau kena sesuatu yang lain kemudian batu itu jatuh ke dalam jamrah, maka dilihat kalau jatuh ke dalam jamrah tidak disebabkan sesuatu yang dikenainya, umpamanya kena batu tugu yang terdiri di tengah jamrah, kemudian jatuh ke dalam jamrah atau jatuh ke tanah yang bukan daerah jamrah, kemudian terlempar ke dalamnya, maka madailah kerana diperolehi keyakinan dalam qasad melontar jamrah dan dengan perbuatannya. Dia nak peka dalam jamrah tiba-tiba kena benda lain, nothing ni masuk juga kah? Kekira berdasarkan niat tu jadilah lontaran dia dah. Dan juga memadai kalau jatuh batu lantaran ke dalam jamrah kerana tiup oleh angin, kerana sukar menyingkirkannya dah. Tapi kalau batu lantaran itu jatuh ke dalam jamrah disebabkan oleh benda yang dikenalinya, sekalipun gerak itu hanya diperkirakan saja, umpamanya lontar itu terjatuh ke dalam jamrah dikarenakan kena leher atau mahmal unta, maka seperti itu tidaklah madai dah. Kalau kena nate itu tak madai dah. Kena unta jetak masuk dalam bekas dia, tidak dikira lah. Padakah sekat tu lah dulu dah. Sebab dia sekat tu wallahu alam. Kita sambung lagi lepas ni. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.